Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaimah Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini kita berada di PWB Dun Sabak. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya Dun Sabak. Dun Sabak adalah sebuah bandar pesisir di daerah Sabak Bernam, Selangor dan mempunyai keluasan 14,970 hektar. Kali ini di PWB Dun Sabak. Ada special nak buat apa? Iaitu sambal tahun kulit lembu. Macam mana? Kita akan bersama tenaga pengajar iaitu Puan Ernie Zuraini Zulkifli. Ya, betul. Okey, saya panggil Ernie. Okey, ya. Ernie. Okey, Ernie, apa bahan-bahan kita untuk buat? Bahan-bahan utama kita mestilah kulit okey. lembu. Ini bahan utama. Okey, bahan utama. Kulit lembu. Lepas tu kita ada minyak, Okey, minyak. halia yang dah ditumbuk, lengkuas, Okey. okey, bawang merah, Bawang merah. bawang putih, okey, sedikit belacan, ikan bilis, okey, gula sikit, air asam sikit, Air asam. okey, garam, Okey, garam. cili. Cili Cili. ni pun memang utama jugalah sebab nak bagi dia rasa pedas tu kan. Okey. Okey, serai. Serai. Okey, cili yang untuk buat hiasan. Okey. Dan kita dah kenal semua bahan apa yang nak Okey. dibuat. Yang tengah ni tadi apa? Okey, santan. Lupa. Itulah santan. santan. Okey, itu santan. Okey, kita dah tahu apa bahan yang kita dah buat. Jom kita mulakan. Okey, Macam mana nak start? Okey, nak mula kita petik api dulu ya. Okey. Okey, pasang api. Api. Okey, panaskan dulu periuk. Baik. Okey, kita nak tumis. Okey, masukkan minyak sikit. Minyak. Okey. Dah panas? Belum? Okey, kejap. Okey, kita nak tunggu minyak panas dan kita masukkan bahan-bahan. Okey. Pertama tadi Okey, kita nak pertama masuk apa? kita masukkan bawang. Kita nak tumis Okey, bawang tumis dulu. bawang putih, Okey. bawang merah. Okey, lepas tu seterusnya? kita masukkan bawang putih. Bawang putih. Tadi Okey. bawang merah, ni bawang putih. Okey, kita masukkan halia. Okey, halia. Sambil Sedikit gaul. lengkuas. Okey, masuk je semua bahan. Okey. Okey, bilis. Ikan bilis. Bilis tadi Oh, yang masuk ditumbuk. ikan bilis, dah dihancurkan. Dah hancur. Okey. Tumbuk. Kemudian Masukkan belacan sikit. belacan. Belacan ni tak perlu bakar ke apa? Memang belacan. Tak payah bakar. Okey. Sedikit belacan. Okey. Bau dia punya tu. Okay, masukkan juga sedikit gula. Gula. Dan sikit api. Selain daripada orang kata ni apa? Kulit, apa lagi bahan utama yang biasa buat? Okey, selain daripada kulit, kita juga boleh buat masukkan kerang. Kerang boleh. Okey, perut lembu. Perut. Macam ayam pencen, ayam tua. Bagi sedap lagi lah. Dia tak boleh ayam. Ayam daging dia macam kurang sikit lah. Okey. Okey, sedikit garam. Okey, garam. Okey, Dia punya bau tu. kita tumis sampai naik bau. Sampai naik bau. Okey. Okey, ini cili yang Masukkan dah cili, dah blender. di blend. Okey. Okey. Cantik dia punya ni. Semua Masukkan bahan dah. serai. Okey. Serai ni dah Serai. dititik ya. Dah Masukkan. dititik. Serai yang dah dititik. Okey. Macam Ernie sendiri pernah ni lah ajar peserta yang hadir, ajar masak ni lah. Ya. Ni. Ada tak dah balik rumah, dah buat dekat rumah? Dah ada. Ada yang dah pergi menjual di pasar Ramadan. Jual di kedai-kedai makan mereka kan. So ni kita nak tunggu. Okey, tunggu sekejap sampai dia Lepas tu kita masukkan kulit.
Oh, kulit. Masukkan Santan kulit belum? lepas tu air. Santan tu kemudian. Kemudian, Masukkan sikit air. Bahan tadi pun dah nampak macam mendidih kan? Okey, kita masukkan kulit. Okey, kita nak masukkan kulit. Ini kulit lembu. Okey, masukkan. Takut Boleh tak? Okey, kita jauh sikit. Kan. Dia punya kulit ni memang inilah. Nampak macam perut. Perut lembu. Ini banyak proses ni nak menghasilkan kulit macam ni. Macam mana? Boleh saya nak tahu proses dia? Okey, mula kita kena keringkan. Keringkan tu dalam dekat nak setahun juga tu nak keringkan kulit lembu. Yang basah tu. Betul ke ni? Betul. Betul? Ya, saya juga proses juga benda ni. Nak kena keringkan. Lepas tu dah sudah tu kita bakar. Oh, kena bakar. Bakar, lepas tu kita rebus sampai dia lembut. Okey. Kikis kulit tu. Oh, dia kena kikis. Banyak lepas juga bakar tu proses. kikis banyak. Tu sebab kulit lembu ni agak mahal jugalah harga dia. Okey. Okey, kita dah masukkan kulit. So tadi ni kata selain daripada kulit, kita boleh guna perut lembu Perut kan? lembu, kerang. Daging boleh ke? Daging setakat ni daging belum lagi. Belum lagi, pelik pula kan kalau. Okey, dia sambal. Okey, sambal ni biasa makan dengan apa? Sambal ni makan Nasi. dengan nasi, lontong, nasi impit. Okey, makanan dia kan. Dia punya Waktu perayaan kan. okey. Dengan nasi pun boleh. Dengan nasi boleh. Okey, ni tunggu dia mendidih dan kemudian masukkan santan. Okey. Dalam PWB juga mungkin Ernie ada orang kata macam selain pengalaman yang Ernie dapat dengan peserta-peserta yang ada kan. Mungkin ada peserta yang sekadar tengok saja masakan Ernie. Ada tak peserta-peserta yang memang dia sekadar nak tengok dia tak pandai nak buat, nak masak apa semua? Ada jugalah yang memang tak ni lah, dia just join. Okey, selain daripada masakan, apa lagi yang Ernie kira macam hebat lah buat? Saya gubahan ni saya tak pandai, kurang sikit. Sebab tu saya boleh jadi peserta untuk gubahan. Selalu jadi peserta lah yang untuk aktiviti. Kalau masakan okey lah. Okey. So ni masukkan air asam. Okey. So boleh kacau dulu. Kacau dulu. Ya. So Ernie memang orang Jawa? Bukan. Saya bukan. kahwin dengan orang Jawa. Okay. Suami orang Jawa. Lepas baru tu, nak cakap Jawa sikit. Betul. Lepas tu nak baru duduk sini. Lepas tu kami buka kedai makan. Ada kedai makan. Ya, kedai makan. So di kedai makan adalah ni menu ni? Ada. Saya dekat Bazar Ramadan pun saya buat juga. Tapi sejak akhir ni terlampau sibuk, saya bagilah kawan-kawan yang Ernie sendiri tenaga pengajar pun dah buat pendapatan sendiri. betul. Kan. Sambil tolong-tolong suami. Apatah lagi peserta-peserta yang hadir kan. Macam-macam boleh buat. Okey. So ni dah macam masukkan santan. Mendidih. Dah mendidih. Kita masukkan santan. Kita masukkan santan boleh. Okey. Jauh pula. Okey, masukkan santan boleh? Saya cuba Okey, semua boleh. Takut dia punya. Okey. Okey, cuba kacau. Kacau dulu Kacau dulu, tengok. Dia akan jadi pekat ke macam mana ni? Dia tak pekat sangat lah, tapi ada rasa santan tu. Okey. Okey, cukup lah tu. Boleh. Dah. Nak masuk kita? Cukup. Okey, cukup. Okey, lepas tu kita masukkan lengkuas yang dah dipotong-potong macam ni. Dipotong halus. Okey, potong halus. Ini pun antara menu utama. Kalau tak memang tak jadilah. Perlu sambal ada. tahun. Perlu ada dalam masakan ni. Sambal tahun. Okey, sambal tahun. Orang Jawa sambal tahun. Itulah saya duk fikir tahun apa sebenarnya. Okey. So menu utama dia juga lengkuas. Ya, betul. Okey, kita tunggu sampai masak. Okey. Sampai mendidih. Sampai masak lah. Sampai ni. Okey, nampaknya sambal tahun kulit lembu dah nak siap ni. Kan? Dan proses terakhir nak letak apa ni? Okey, kita cili. letak hiasan. Nak kena hiasan. cari cili dekat ni dulu ke? Tak. Okey, kat sini dah ada cili punya. Okey. So nak kena kita masukkan lah. Ya, betul. Okey, masukkan cili. Okey, proses terakhir untuk hiasan. Untuk hiasan.
Baik, terima kasih Puan Erni. Okey, sama-sama. Sebab sudi mengajar saya dan juga penonton Ya. tentang sambal kulit Sambal tambal tahun kulit kulit lembu. lembu. Okey, dan terima kasih kepada Homestay Berdena juga yang sudi memberi penggambaran di kawasan homestay ini. Sangat cantik. Dan apa slogan kita? PWB Wanita Berdaya, Wanita Berdikari. Pada penonton yang setia dengan Jejak Wanita Selangor, jangan ke mana-mana. Selepas ini ada aktiviti yang sangat menarik. Nak tunggu apa yang menarik tu? Tunggulah. Dun ini terletak di sudut barat laut Selangor, tepat di sebelah selatan Sungai Bernam dan sempadan semula jadi dengan Perak. Baik, sekarang saya bersama peserta PWB di Dun Sabak, iaitu Puan Asnah Lamsah. Okey, atau lebih dikenali sebagai Puan Asnah lah. Okey, Puan Asnah. Puan Asnah ni antara peserta PWB di Dun Sabak, menghasilkan produk iaitu biskut sagun kelapa. Nampak macam sedap. Sekejap lagi saya nak cuba. Puan Asnah. Okey, Puan, macam mana Puan boleh menyertai PWB ni, Puan? Mula-mula kita bacalah dekat WhatsApp PWB yang sebar kan. Jadi kita ada tarikh, kita pun pergi daftar. Kemudian kita belajarlah, sebab belajar pun free, makan pun ditanggung. Jadi tak ada rugi kan. Jadi kita belajar. Bila belajar tu kita balik, kita cubalah. Bila kita cuba, seterusnya macam jadilah kan. Jadi seterusnya kita teruslah kenalnya daripada kelas lah, kelas lah. Dan dah berapa lama Puan Asnah bersama PWB ni? Saya mula-mula saya 3 tahun. Lepas yang saya aktif, kemudian saya pula mengajar pula sikit-sikit. Pandai mengajar. Dah boleh lah. Buat ni pun dah ajar dah. Ni pun mengajar Ni juga. pun dah ajar. Jadi 2 tahun tu baru saya aktif lah. Dah 2 tahun lah. Maknanya dah 2 tahun lah buat biskut ni. Ya, dah 2 tahun. Dan mungkin Puan Asnah dah pasarkan produk ni di mana? Saya produk ni dah ada ejen. Ada 3 tempat lah. Macam dekat Manjung, dekat Ipoh, dekat Kuala Lumpur ada, Negeri Sembilan pun ada. Tapi biskut ni saya suruh ejen yang keluar jualkan. Saya jualkan bekas saja. Maknanya dah ada ejen dah. Boleh ni lah. Maknanya kalau ada orang luar nak jadi ejen macam mana? Dia boleh hubungi nombor saya lah. Nombor 014 233 9422. Okey, Puan Asnah sebagai orang kata peserta lah kan. Mungkin ada orang kata cabaran nak buat kuih ni. Mula-mula macam mana? Payah tak? Mula-mula bila balik daripada tu saya terus buat lah, sebab saya takut terlupa. Jadi buat 2 kali buat baru jadilah kiranya. Kita perbaiki bila dah orang kata sedap, baru kita berani keluarkan. Puan Asnah ni seorang yang gigih nak belajar. Tak cukup setakat dekat kelas PWB, dia buat juga di rumah. So selain daripada number phone, ada tak Facebook ke IG? Kita ada Facebook, kita cari Izzah Homemade. Izzah Homemade. Lepas tu kita ada juga Instagram. Lepas tu Izzah Homemade Official. Okey. Dan Puan Asnah ada harapan dan juga nasihat kepada wanita-wanita kat luar sana yang nak jadi macam Puan Asnah ni, yang gigih belajar dekat PWB ni, nak join sekali. Kita flower lah kepada semua ibu-ibu yang nak belajar dan masuklah daftar kat program PWB. Sebab di sini pelajarannya macam-macam, boleh ada craft tangan, masak. Jadi boleh kita buat untuk pendapatan lah. Semua pendapatan. Selain menimba ilmu, kita juga boleh menambah pendapatan. InsyaAllah lah. Cantiknya bunga-bunga kat sini. Saya sekarang berada di PWB Dun Sabak. Sebenarnya bunga yang cantik ni dibuat oleh peserta PWB kita. Nak tahu siapa? Dan ini dia bersama saya, Puan Suhaini Ismail. Atau lebih mesra saya panggil Kak Su, okey? Okey Kak Su, saya tengok bunga ni teruja tau sebenarnya. Cantik sangat. Memang Kak Su buat Kak Su antara peserta yang buat bunga-bunga ni, dan banyak lagi hasil yang Kak Su buat kan. Okey, sebenarnya dah berapa lama Kak Su dengan PWB ni? 2 tahun. 2 tahun? Lama juga tu. Dan macam mana pula Kak Su boleh kenal PWB?
Kak Su salah seorang AJK yang mengendalikan program PWB dan Sabak. AJK. Mesti banyak pengalaman ni. InsyaAllah. Apa pengalaman yang Kak Su sebagai AJK, sebagai peserta PWB ni? Setakat ni pengalaman banyaklah. First kali kita kena cari orang kan untuk menarik perhatian orang datang ke PWB. Setakat ni kita gunakan WhatsApp ataupun hebahan dari kampung ke kampung. Okey. Dan sebagai peserta lah kan Kak Su kan. Okey, apa manfaat yang Kak Su dapat daripada PWB ni? Banyak manfaat dia sebagai peserta, terutamanya masa buat bunga sabun ni. First memang teruja sebab buat dia memang cantik kan. Belajar buat dia, kita perlukan kreativiti. Itu yang penting sebenarnya. Sebab saya tengok dia punya dia punya bunga-bunga ni nampak macam payah nak buat ni. Tapi macam Kak Su sendiri mesti dah pakar kan nak buat kan. Berapa lama ni agak-agaknya nak buat bunga macam ni? Ini kalau kita tekun kita boleh ambil dalam masa 1 hari saja. Proses untuk membuat ni tu yang agak lama. Untuk first kita kena mulakan daripada parut sabun atau sebab dia makan masa kan. Untuk peratkan sabun tu saja kita ambil masa dalam paling lama seminggu nak cantik kan. Lagi lama doh tu diperat lagi dia cantik. Paling sekejap dia ambil masa dalam 3 jam. Tapi paling sekejap. Paling sekejap. Tapi doh dia mesti betul-betul halus untuk hasilkan bunga yang cantik, ni. Dan inilah hasil yang Kak Su belajar. Okay, kita tengok bunga ni macam complicated je kan, tapi dia mesti ada cara dia kan. Macam mana cara dia Puan? Cara dia untuk adunan biasa, untuk ni bunga ini pakai jari jemari, pakai kreativiti sendiri. Tapi yang ini kita pakai mol. Pakai mol. Pakai acuan. Acuan dia. Itu yang bezanya. Tapi setakat ini yang penting. Maknanya daripada hasil tangan dengan acuan, dia nampak beza dia lah. Tapi dua-dua cantik. Sebab apa? Sebab peserta yang hadir kelas PWB ni sangat-sangat kreatif sebab dia diajar oleh tenaga pengajar yang juga kreatif kan. Dan selain bunga, apa lagi yang Kak sudah buat? Bantal. So bantal pun nampak macam complicated kan saya tengok. Boleh saya tunjuk tak? Boleh. Okey, macam bantal ni pun complicated. Tapi mungkin sebagai peserta dah biasa kan. Bantal ni kita perlu jahit untuk dapatkan kelopak dia. Kita perlu jahit satu untuk dapatkan kelopak. Lepas tu kita masukkan fiber di dalam. Kak Su gunakan fiber. Lepas tu kita akan jahit semula. Bentukkan kelopak bunga tu. Dia kreatif sungguh lah peserta-peserta di PWB Don Sabak ni. Teruja saya tengok. Apa seruan dan juga nasihat Kak Su kepada wanita-wanita yang kat luar sana yang nak jadi macam Kak Su juga peserta? Okey, kepada semua peserta yang berminat untuk belajar ataupun belajar gubahan bunga sabun ataupun belajar gubahan bantal, boleh datang ke PWB Don Sabak untuk kita sertai bersama. Baik, jangan ke mana-mana. Penonton setia Jejak Wanita Selangor. Selepas ini kita ada segmen yang lebih menarik. Apa dia? Tunggu. Don Sabak ini diwakili oleh Yang Berhormat Ahmad Musta'in Osman. Kegiatan utama ekonomi penduduk setempat adalah pertanian seperti ladang kelapa sawit dan bersawah padi. Baik, sekarang kita akan bersama penyelia PWB Don Sabak iaitu Puan Zarina Dolah. Atau lebih mesra saya panggil Puan Lina. Ina. Ataupun Kak Lina. Okey, Kak Lina Okey, Kak Lina, sebagai penyelia, dah berapa lama Kak Lina bersama PWB? Saya menjawat jawatannya dah 2 tahun. 2 tahun. Okey, sepanjang 2 tahun mungkin ada pengalaman. Okey, boleh ceritakan tak pengalaman Kak Lina sebagai penyelia? Pengalaman tu banyak. Cabaran sambutan dari wanita golongan B40. Banyak di antaranya ada kenangan manis. Sambutan tu lebih
menggalakkan lah. Maknanya sambutan daripada peserta yang sertai kelas PWB ni. Dan dalam kelas ni mungkin sebagai penyelia kan, tengok ramai tak kehadiran tu, macam mana, ada tak buat limit ke, buat macam mana, ada tak sebagai penyelia, ada tak macam syarat-syarat untuk peserta nak sertai kelas ni ke? Okay. Dia tak ada syarat, cuma penyertaan tu mengikut keluasan kawasan lah. Kawasan sebab masa PKP kehadiran tu terhad lah mengikut keluasan program. Baik. Dan sebagai penyelia, Puan Lina mungkin ada cabaran selain daripada peserta yang hadir ni lah, terlalu ramai. Apa lagi cabaran yang rasa-rasa Puan Lina tak boleh lupa bersama AJK, ataupun aktiviti tu tiba-tiba nak buat tak jadi, ataupun macam mana? Program tu tak pernah lagi, cuma kehadiran tenaga pengajar tu ada yang terlambat sikit, jadi kita akan cover dia dengan slot yang lain lah. Okey, maknanya takut orang menunggu kan. Menunggu, kita buatkan slot motivasi ke. Okey, sebagai penyelia daripada aktiviti di PWB ni, okey, apa yang wanita-wanita boleh dapat jika sertai? Okey, wanita dia boleh mendapat ilmu selain daripada masakan. Kita ada program kapasiti, motivasi, kemahiran craft tangan. Dari situ peserta akan mempraktikkan apa yang kita ajar, dan seterusnya akan dapat menjana pendapatan dengan hasil usaha mereka sendiri. Okay. Itu antara peranan PWB lah. Maknanya daripada wanita dapat sertai dengan ilmu, dapat menjana income kan. Okey. Dan mungkin juga sebagai penyelia, ada berapa ahli jawatan kuasa yang menjadi tulang belakang bersama penyelia? Okey. Ahli jawatan kuasa PWB ada 7 orang. 7 orang. Maknanya mereka banyak membantulah. Membantu. Ya, bendahari, SU dan AJK yang lain lah. Membantu. Okey. Dan kenangan yang tak dapat Puan Lina lupakan antara bersama AJK atau peserta, ataupun nak tarik bila dah tarik wanita-wanita yang dah lama, yang nak sangat sertai PWB, apa kenangan yang rasanya tak boleh dilupakan? Kenangan tu bagi peserta yang telah mengikuti program dan berjaya, jadi kita sepuas hatilah dengan kehadiran mereka, dapat menjana pendapatan mereka sendiri. Maknanya hasil daripada program ni dapat melahirkan ramai wanita-wanita yang berjaya lah, dan dapat berdikari. Dan sebagai penyelia jugalah kan, orang kata penyelia ni banyak tugas dia nak kena buat ni. So boleh tak bagi tahu macam mana seorang penyelia, maknanya di PWB Don Sabak ni bekerja keras untuk sebagai aktiviti nak buat ni? Kami buat meeting bulanan setiap bulan untuk susun program setiap bulan, dan seterusnya setiap tahun lah yang kita jawat. Banyaklah, maknanya kira penyelia ni dia punya tugasan ni terlalu pack lah. Sampaikan mesti ada AJK yang akan tolong. Tu dia. Penyelia di PWB Don Sabak ni sangat berdedikasi. Berdedikasi. Dan mungkin ada harapan dan juga nasihat kepada wanita-wanita di luar sana yang sedang menonton Puan. Saya mengharap agar wanita di luar sana dapat mengikuti program PWB Don Sabak dengan macam mana dia nak sertai tu, mungkin dengan join activity ke ataupun macam mana? Join activity kami akan wabarkan di dalam grup WhatsApp, IG, flyers. Maknanya bila peserta nak datang okey, daripada kehadiran peserta tu lah, penyelia dan AJK akan war-warkan lah. Maknanya wanita-wanita dekat luar sana sertailah apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh PWB di Don Sabak ini. Okey, terima kasih Puan Penyelia.
Baik, di PWB Dun Sabak ini kita berpeluang bersama Wakil Pejabat Dun Sabak iaitu Cik Mohtar Yassin. Ya, dahulu saya ucapkan selamat datang kepada media Oren khususnya ke Dun Sabak. Sebagai Wakil Pejabat Dun, saya melihat PWB bergerak sangat aktif dengan beberapa aktiviti. Banyak aktiviti yang telah dirancang daripada awal tahun. Cuma kita agak terkesan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan kita tak dapat beraktiviti dengan kadar skala yang besar. Setakat ni pejabat Dun tidak ada masalah dengan PWB dan sentiasa menyokong apa juga aktiviti. Okey, antara bentuk sokongan jalinan kerjasama yang diberikan pejabat Dun sini? Biasanya pejabat Dun akan beri dari segi sokongan kemudahan. Ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di pejabat Dun ini sendiri, dan di mana-mana juga MPKK, di mana pejabat Dun terlibat secara langsung dengan MPKK, dan pejabat Dun sentiasa menggalakkan PWB bergerak bersama seiring dengan MPKK khususnya untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka. Okey. Dan di Dun Sabak ini antara kawasan yang sangat menarik dan strategik, boleh tak Cik Mohtar bagi tahu berapa ramai jumlah penduduk dan juga keluasan Dun? Kalau ikut dia punya demografi penduduk dia, lebih kurang ada dalam 32,000 yang penduduk yang ada lah di Dun Sabak ini, yang meliputi Mukim Sabak, Mukim Sungai Panjang sebahagian, dan Mukim Pancang Berdena. 3 mukim yang ada dalam Dun Sabak lah. Dan di jumlah penghuni hampir 32,000 lah. Dan antara tempat yang kiranya menarik lah dekat Sabak ni. Sabak ni. Kalau di Sabak ni dia banyak sebenarnya tempat, tapi cuma mungkin dari segi promosi mungkin agak sedikit berkurang lah. Kalau di Sabak ni kita lah, tempat yang kita duduk ni sekarang ni, Pantai Sungai Burung. Di sana kita ada pusat pemerhatian burung sebenarnya, tapi disebabkan oleh beberapa kekangan maka tak dapatlah kita majukan. Dan di samping itu kita ada beberapa homestay yang memang menjadi tarikan kepada masyarakat luar, khusus daripada luar Lembah Kelang, di Lembah Kelang untuk datang ke sinilah. Dan apa harapan dan juga nasihat Cik Mohtar sebagai wakil pejabat Dun Sabak ni kepada wanita-wanita di luar sana dan juga bagi mereka yang nak sertai bersama PWB? Okeylah. Biasalah harapan kita di pejabat Dun ini tak ada lain, bukanlah kita nak supaya warga wanita lah khususnya yang bersebabkan cerita wanita ni cubalah libatkan diri bersama PWB. Sebab apa? Dengan PWB ni akan dapat mendikarikan. Maknanya mereka boleh berdikari, mereka boleh memajukan diri mereka, menambahkan ilmu pengetahuan dalam keusahawanan, dalam perniagaan, dalam sosial, kerja-kerja sosial. Banyak lagi lah. Sebenarnya PWB ini adalah satu wadah yang sangat baik untuk wanita, khusus untuk penduduk Dun Sabak khususnya lah. Dan saya di pejabat Dun, kami sentiasa menggalakkan, kita tak pernah ada halangan. Baik, terima kasih Cik Mohtar. Terima kasih. Baik, sekian dahulu episod Jejak Wanita Selangor di PWB Dun Sabak. Jangan lupa like dan juga share video ini. Kita jumpa di Dun seterusnya, di mana nantikan PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Bye.